Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Aiman Zulfarnain. Saya berumur 18 tahun dan maudhu pidato yang akan saya bawakan pada hari ini ialah anjakan meruntuhkan tembok konservatif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Sekalung apresiasi saya hulurkan buat saudara pengerusi. Kombinasi intelektual kehakiman bervisi. Div terhormat yang disanjungi. Seterusnya, hadirin dan hadirat yang saya kasihi dekat di hati. Apa kabar buat anda yang sudi melapangkan masa? Tuan-tuan dan puan-puan, pada hari yang mulia ini, di pentas yang nan megah ini, saya akan membawa tuan-tuan dan puan-puan untuk sama-sama kita memahami dan mendalami maudhu pidato saya pada hari ini yang berbunyi anjakan meruntuhkan tembok konservatif. Tuan-tuan dan puan-puan, sejak sekian lama kita telah menaruhkan harapan yang tinggi buat golongan belia sebagai pewaris dan legasi bagi memajukan negara kita, mengekalkan keharmonian dan keamanan, meningkatkan kualiti pendidikan dan meningkatkan ekonomi negara. Anak muda adalah harapan kita dalam menentukan masa hadapan negara kita ini cerah ataupun sebaliknya. Persoalannya di sini, tuan-tuan dan puan-puan, adakah harapan kita ini mampu dicapai atau adakah harapan kita ini mampu kita gapai? Sekiranya sifat konservatif ini masih kita tanamkan di dalam diri golongan belia, daripada sifat konservatif ini sendiri kita paham dan mengerti bahawa sifat ini atau konservatif membawa kepada maksud lama atau kolot. Sebagai sebuah negara yang maju dan terkenal di persada dunia, pembangunan kita semakin maju, pembangunan yang semakin pesat, ekonomi yang semakin stabil, pendidikan yang semakin berkualiti. Semuanya kita lihat berlaku pembaharuan dan perubahan. Tetapi mengapa konservatif ini masih berada di dalam diri golongan belia? Pemikiran dan kehidupan golongan belia masih belum mampu memberi pembaharuan. Salah siapa? Salah siapa? Kita seharusnya sedar bahawa sifat konservatif ini adalah sifat yang sangat menjijikkan dan tidak seharusnya ditanamkan di dalam diri golongan belia bagi memastikan harapan kita itu mampu dicapai dan digapai. Tetapi kita lihat ia berlaku sebaliknya. Yang kita harap-harapkan sukar untuk dicapai. Karena sifat inilah yang tanpa kita sedari menghancurkan harapan golongan belia. Menghancurkan harapan golongan belia dalam mencapai dan menggapai cita-cita mereka. Menghancurkan harapan golongan belia dalam menentukan keharmonian dan keamanan. Menentukan masa hadapan negara kita. Pasti tuan-tuan dan puan-puan tertanya-tanya. Sifat konservatif sudah kita jelaskan, sudah kita fahami. Dan apakah konservatif itu yang telah dan masih kita tanamkan di dalam diri golongan belia? Antara sifat konservatif, antara kata-kata konservatif yang membuatkan golongan belia tidak mampu untuk mengorak langkah maju ke hadapan ialah yang masih kita tanamkan dan kita kata-katakan hingga ke hari ini. Golongan belia tidak seharusnya mengorak langkah, melainkan mereka sudah mempunyai kelulusan universiti atau ijazah. Kita dengar, kita lihat, buka mata dan hati kita bahawa prinsip kata-kata itu adalah salah dan tidak ada bukti sama sekali bahawa kelulusan universiti mampu menentukan masa hadapan golongan belia. Jika kita lihat di Jepun,
golongan-golongan belia di negara itu yang masih belum mempunyai kelulusan universiti sudah mampu untuk mencipta teknologi bertaraf tinggi. Bagaimana dengan negara kita? Jika kita lihat di Amerika, golongan-golongan belia seawal umur 5 hingga 12 tahun sudah mampu untuk menerbitkan buku mereka sendiri. Dan buku-buku mereka itu diterbitkan pada syarikat-syarikat yang ternama. Tetapi mengapa di negara kita masih belum mampu untuk mencapai perkara yang sama? Karena sifat itu. Sifat konservatif itulah yang telah menghancurkan negara kita. Sifat konservatif itulah yang telah meruntuhkan, menghancurkan kemajuan negara kita. Apalah guna kemajuan ekonomi, apalah guna kemajuan pendidikan, apalah guna kemajuan pembangunan sesebuah negara jika mentaliti masyarakatnya masih belum mampu untuk kita ubah, masih belum mampu untuk kita melakukan pembaharuan. Salah siapa? Salah siapa? Jangan kita menyalahkan mereka. Jangan kita salahkan orang-orang tua. Salahkan diri kita sendiri. Karena tidak ingin membuka mata dan tidak ingin membuka hati untuk melihat bahwa golongan belia sedang berada di dalam satu kepompong yang mengurung mereka, yang mengakibatkan mereka tidak dapat melakukan apa-apa, yang tidak memberi faedah langsung dan sekadar meruntuhkan, menghancurkan hidup mereka. Dan golongan belia seharusnya sedar bahwa mereka berada dalam satu kondisi yang sangat kritikal, kondisi yang sangat bahaya. Golongan belia seharusnya berani untuk keluar daripada kepompong lama, harus berani meruntuhkan tembok konservatif ini dan melakukan pembaharuan. Kita sebagai golongan belia seharusnya sedar, berani untuk mencapai cita-cita kita sendiri. Dengan cara apa? Meruntuhkan sifat konservatif. Kesannya, golongan-golongan belia ini mampu memberi kemajuan, keamanan, keharmonian yang tidak lagi kita dapat lihat pada masa kini, tetapi mungkin akan dapat kita lihat pada masa yang akan datang. Dan masyarakat di sekeliling golongan-golongan belia ini seharusnya memberi sokongan dan dorongan. Sebagai sebuah keluarga Malaysia, marilah saya menyeru untuk anda semua, sama-sama untuk kita meruntuhkan sifat ini. Karena saya yakin, dengan sokongan dan dorongan keluarga Malaysia, kita mampu untuk mencapai matlamat itu. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Genggam bara api, biar sampai jadi arang. Oleh itu, dengan keluarga Malaysia ini, kita mampu meruntuhkan sifat konservatif ini, melakukan pembaharuan, memajukan pemikiran. Seterusnya, kita akan lihat kemajuan negara kita yang akan datang, dapat meninggalkan negara-negara yang sedang kita tandingi ketika ini. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan, sekadar di sini sahaja maudhu pidato saya pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sekian terima kasih.